Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Hai murid-murid semua, hari ini murid-murid bersama saya Ustaz Syam dalam pelajaran Aqidah, dan Ustaz akan menggantikan Ustazah Syafiqah untuk sementara waktu ni ketika Ustazah Syafiqah masih bercuti. Baik, tajuk pelajaran Aqidah kita pada hari ini ialah sifat qidam. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mesti kena tahu dahulu pengertian sifat qidam. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 35. Pengertian sifat qidam. Qidam artinya sedia, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diimani. Seksa neraka jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengannya. Makhluk lain tiada seumpamanya. Jadi pengertian sifat qidam. Sifat qidam artinya sedia. Sedia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ada. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala tu qidam, sedia ada, dia tidak dimulai dengan tiada. Adapun kita makhluk tidak sedia, maksudnya kita diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya kita dimulai daripada tiada. Selepas itu barulah Allah Taala ciptakan kita. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tiada permulaan. Inilah maksudnya sedia, tiada permulaan. Sifat sedia Allah Subhanahu Wa Taala ini wajib kita imani, kita percaya. Jangan kita fikir macam mana Allah ni ada dengan sendiri, kita dimulai daripada tiada. Jawapannya kita diciptakan oleh Allah. Adapun Allah tiada yang menciptakan dia. Kerana apa? Kerana Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa. Seksa neraka jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seksa neraka jika tidak beriman kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wajib beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang bersifat dengan sifat qidam. Tiada orang lain ataupun makhluk yang lain bersifat dengan sifat qidam. Kerana sifat qidam adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka adalah tempat untuk orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni dicipta oleh Allah. Sebab itulah kita tidak boleh ingkar kepada perintah Allah. Sekiranya kita ingkar, kita langgar perintah Allah. Allah suruh sembahyang, kita tak sembahyang. Allah suruh puasa, kita tak puasa. Allah suruh tunaikan zakat, keluarkan zakat, tunaikan haji. Sekiranya kita tak buat, maka hukum dia berdosa. Dan neraka adalah tempat bagi orang yang berdosa. Okay, seterusnya, sama-sama kita baca dan fahami. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam. Qidam artinya sedia. Kita wajib percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat qidam.
kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tiada permulaan dan tiada kesudahan. Kita berkesudahan. Kita makhluk, kita mula, kita hidup apabila kita dilahirkan dan kita akan dimatikan. Itulah pengakhiran hidup kita di dunia. Adapun Allah tiada yang melahirkan dia dan Allah kekal selama-lamanya, tidak akan mati. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak beranak dan tidak diperanakkan seperti mana makhluknya ada ibu, ada ayah. Adapun Allah tidak sebegitu kerana dialah yang menciptakan. Zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dilihat dengan mata, akal dan hati. Jadi kita jangan sesekali untuk minta lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita tak mampu untuk lihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kita. Kita tak boleh fikir bagaimana kewujudan Allah dengan akal kita, dan kita tak boleh nak lihat dengan hati kita. Kita hanya boleh yakin dan beriman dengan hati kita dengan sebenar-benarnya. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu wujud dengan bukti-bukti yang ada. Seterusnya lawan sifat qidam ialah hudusun. Hudusun bermaksud baharu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hudus. Hudus maksudnya baharu. Siapa yang baharu? Kitalah yang baharu makhluknya, sama ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu adalah hudus ataupun hadis yang dijadikan oleh Allah. Adapun Allah adalah qadim, iaitu qidam. Dia yang menciptakan, dia yang sedia ada. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan untuk sifat qidam Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz harap murid-murid semua boleh faham apa yang Ustaz terangkan, dan murid-murid